Khairul memang tidak sabar menanti bulan puasa. Paling tidak sabar lagi menanti hari lebaran. Ayah Khairul seorang tentera. Sudah beberapa bulan dia terpaksa bertugas di sepanjang negara. Khairul sangat rindukan ayahnya. Dia sangat berharap dapat berhari raya bersama ayahnya. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Jumaat 15. Awak nak ke mana? Aku nak balik. Ayah aku suruh cepat. Dia nak ajak aku pergi pasar Ramadan. Tu dia kata malam ni ikut dia pergi tarawih. Aku balik dulu. Kalau gitu, aku pun nak balik lah. Kau nak balik lah. Assalamualaikum. Alangkah bestnya kalau ayah ada bersama dalam bulan puasa ni. Saya dapat pergi beli juadah dengan ayah, berbuka dengan ayah, malam dapat pergi tarawih bersama ayah. Khairul merasa terkilan dengan ketiadaan ayahnya. Sudah beberapa kali dia menyambut Ramadan tanpa ayahnya. Ayahnya selalu akan pulang di malam hari raya. Kenyang dah? Kenyang, Mak. Alhamdulillah, syukur ni Allah. Mak, ayah tak telefon ke? Bila ayah nak balik? Semalam tu ada. Tapi hari ni belum lagi lah. Katanya dia balik raya. Dia balik tapi sebelum raya tu lah. Tak tahulah bila. Kalau ayah ada, kan boleh kita pergi sembahyang tarawih bersama. Alah, dengan mak pun boleh kan? Ya, Mak, nanti kalau ayah balik, saya nak pergi beli baju raya dengan ayah lah. Lah, tak apalah, nanti mak belikan ya. Yelah. Mak, biar saya tolong angkat pinggan ni ke belakang, Mak. Dengan cawan sekali. Yelah, lepas tu siap kita pergi tarawih sama. Baik, Mak. Biasanya ayah akan pulang seminggu sebelum raya. Kami akan berbuka bersama-sama. Kadang-kadang ayah ajak saya dan mak berbuka di luar, berterawih bersama-sama. Khairul baru saja menerima buku laporan peperiksaan. Dia mendapat keputusan yang menghampakan. Dia bersedih kerana tidak dapat menerima kegagalan. Saya tak tahu macam mana nak cakap dengan mak. Saya belum pernah menerima kegagalan begini teruk. Mak mesti kecewa. Apa lagi ayah?
mak tentu marah. Maafkan saya, Mak. Saya benar-benar kecewa dengan diri saya sendiri. Saya gagal. Saya tahu Mak pasti kecewa. Saya bukan tak berusaha. Saya tak tahu di mana silapnya. Carol, Mak tahu Carol ada masalah. Hati ibu mana tak risau kalau tengok anak termenung, tak lalu makan, tak bercakap. Mak, maafkan saya. Baru-baru ni saya gagal dalam peperiksaan percubaan saya. Saya gagal dalam subjek matematik dan sains. Tapi saya dah cuba, Mak. Hasil dia, saya tak dapat apa-apa. Jadi Carol tak dapat terima kegagalan dia, Carol? Pernah tak Carol dengar tentang qada dan qadar? Dalam hidup ini, Allah sentiasa menguji kita, sama ada dalam bentuk kesenangan atau kesusahan. Sebagai seorang hamba Allah yang beriman, kita hendaklah tabah dan sabar menghadapi segala ujian yang Allah bagi. Redha itu bukan sahaja berserah semata-mata kepada Allah. Malah kita juga hendaklah berusaha dan memperbaiki kesilapan diri sendiri dan sentiasa berdoa kepada Allah. Faham tu? Faham. Sudah tiba malam raya. Ayah Khairul masih belum pulang. Khairul gelisah. Harapan Khairul dapat berhari raya dengan ayahnya begitu tinggi. Khairul begitu yakin ayahnya akan pulang juga. Ibu Khairul menerima panggilan dari ayah Khairul. Ayah Khairul tidak dapat pulang kerana ada tugas penting di sempadan. Ibu Khairul tidak sampai hati untuk memberitahu berita ini kepada Khairul. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mak, ayah mana? Ayah tak dapat bersama kita kali ni, Carol. Dia ada tugas penting di sepadan. Kamu faham kan tugas saya macam mana? Ya, Mak, saya faham. Sebagai seorang tentera, ayah terpaksa berkorban untuk menjaga keselamatan negara. Carol, tugas seorang tentera amatlah mulia. Sebagai seorang tentera, ayah terpaksa berkorban dan berhadapan dengan musuh demi mempertahankan negara. Carol patut bangga mempunyai seorang ayah yang sanggup berkorban demi negara. Sebagai contoh, seorang guru, dia sanggup berkorban untuk mendidik anak-anak bangsa. Cuba Carol bayangkan kalau tak ada orang yang menjaga keselamatan negara. Dah tentu kita berhari raya dalam keadaan ketakutan. Carol faham kan? Ya, Mak. Alhamdulillah, kali ini saya tak dapat beraya dengan ayah. Tapi saya bangga dengan ayah, Mak. Khairul mendengar dengan bersungguh-sungguh kata-kata ibunya. Dia benar-benar faham sekarang kenapa ayahnya selalu tidak bersamanya. Allahu Akbar. Arifah, kesian pula saya tengok si Khairul tadi. Dalam masa bulan Ramadan pun tak dapat bersama dengan ayahnya. Tahu-tahu bulan Syawal pun tak dapat bersama. Yalah Hanif, dalam hidup kita ni macam-macam cabaran dan dugaan yang akan kita tempuhi. Tu baru sikit.
Cuba bayangkan orang yang memang kehilangan ayah dan ibunya untuk selama-lamanya. Yelah, di situlah pentingnya rasa redha dan sabar dengan ujian Allah. Sebenarnya Alifah, apabila seorang itu ditimpa malapetaka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting sekali ialah Allah yang menentukan segalanya, dan kita sebagai manusia haruslah redha dengan qada dan qadarnya. Macam mana tu? Alah, seperti yang kita lihat dalam babak akhir tadi. Walaupun Khairul tidak dapat meraihkan hari raya bersama dengan ayahnya, namun ibunya sentiasa menasihatinya supaya bersabar dan redha dengan ketentuan Allah. Nasib baik ada ibunya kan? Dapat juga ibunya menenangkannya dan memberi sedikit nasihat. Sebenarnya, dalam menghadapi ujian Allah ini, tempat mengadulah yang paling penting. Tak kira lah ibu kita ke, kawan kita ke, cikgu kita ke, yang penting siapa-siapalah. Kerana dengan mengadu itulah kita boleh meluahkan semua perasaan kita. Jadi, kenapa? Yelah, setidak-tidaknya orang yang kita luahkan perasaan kita itu mungkin dapat membantu kita. Bantuan Allah itu mungkin akan datang dari orang yang mendengar masalah kita. Semoga Allah meletakkan kita semua dalam golongan hamba-Nya yang redha dengan dugaannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, manusia sebagai makhluk yang telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai hamba kepada Allah di atas muka bumi ini, tentunya tidak akan dapat lari daripada ujian-ujian yang dapat menentukan tahap kehambaan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ini boleh jadi kadang-kala berbentuk kesenangan dan kadang-kala berbentuk kesusahan. Di atas dasar itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, yang mana Allah Taala menyatakan bahawa Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Tuhan yang telah menjadikan kehidupan dan kematian untuk Dia menguji di antara sesama kamu siapakah yang paling baik amalannya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawasanya kehidupan ini merupakan satu bentuk ujian kepada manusia. Kita melihat bahawasanya ujian dalam bentuk kesenangan dan kesusahan ini adalah sebagai satu jalan untuk hamba-hamba Allah, termasuklah kita ini, untuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapakah yang paling baik. Ya. Dan apa yang lebih menjadi perhatian kepada kita adalah ujian kesusahan yang kita hadapi itu merupakan satu bentuk ujian yang Allah Taala jadikan jalan sebagai untuk dinilai siapakah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat ke-155 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya, Allah Ta'ala menyebut, dan kami telah menimpakan kepada kamu semua, wahai manusia, daripada tiap sesuatu, antaranya yang berupa ketakutan, kelaparan, dan juga kekurangan harta benda serta buah-buahan. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kepada kita untuk sabar. Dan antara ciri-ciri ataupun bukti kesabaran seseorang itu kepada ujian Allah adalah redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Redha membawa maksud penerimaan terhadap sesuatu perkara itu tanpa perasaan ragu, tanpa perasaan resah, kecewa, putus asa dan seumpamanya. Sikap sabar dan redha dalam menerima ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan membuatkan seseorang itu sentiasa dikasihi oleh Allah dan akan meningkatkan darjatnya di sisi Allah. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ke-146 dari surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mengasihi orang-orang yang sabar. Dalam hal kesabaran ini kita dapat melihat contoh
yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengenai kisah apa yang menimpa Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah uji dengan ditimpa sakit yang cukup pedih. Antara kesakitan yang baginda Nabi Ayub alaihi salam alami adalah kulit tubuh badan beliau itu telah dimamah oleh ulat-ulat. Dan ini adalah kesakitan yang cukup teruk untuk ditanggung oleh seorang manusia. Akan tetapi dalam hal ini Nabi Ayub alaihi salam mengambil pendirian redha dan sabar terhadap ujian. Dan di atas kesabaran dan sifat redha beliau itu, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah tingkatkan darjat baginda Nabi Ayub alaihi salam di sisinya. Marilah kita berkasih sayang, kerana ia fitrah semua manusia. Jika tiada kasih sayang, jiwa derita, tiada bahagia. Mari cetuskan kasih sayang bersama, merendahkan diri sesama kita, bertolak ansur, bertimbang rasa bersama dan bekerjasama. Yang kaya kita memberilah, fakir miskin hendaklah dibela. Fakir dan miskin juga tertolong, jangan keluh kesah, jangan meminta. Maaf bermaafan mestilah ada, bertolak ansur jadikan budaya. Bersatu padu semua perkara, mengekalkannya iman mesti dibaca. Bersama kita jangan berkasta, kerana lapang dada dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala walaupun sedikit. Maksud reda juga sabar menghadapi kesusahan hidup. Maksud reda ialah kita hendaklah bersyukur dalam apa yang adalah apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Melapang dada atas pemberian Allah Ta'ala walaupun ini sedikit. Reda ialah berlapang dada dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita walaupun sedikit. Reda juga bermaksud sabar bila menghadapi kesusahan dalam hidup. Apabila saya gagal dalam peperiksaan, saya berasa amat menyesal, namun saya akan berusaha lebih gigih lagi pada masa akan datang. Apabila saya gagal dalam peperiksaan, saya rasa agak menyesal, namun saya akan berusaha dengan lebih gigih pada masa akan datang. Saya rasa menyesal, tapi saya akan berusaha dengan lebih gigih untuk masa yang akan datang. Ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bukan bertujuan untuk menyusahkan ataupun menambahkan penderitaan kepada mereka.
tetapi ada rahsianya tersendiri. Selain daripada apa yang telah Ustaz nyatakan tadi, iaitu untuk menambahkan lagi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ia juga bertujuan untuk meningkatkan darjat hamba tersebut di sisi Allah, bertujuan untuk menambahkan pahala, dan tidak ketinggalan juga sebagai satu cara untuk kita menghapuskan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda bahawa kesakitan yang menimpa seseorang itu, walaupun sekadar akibat tercocok sebutir duri, akan menjadi sebab kepada penghapusan dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebenarnya yang perlu kita letakkan dalam diri kita, bahawa setiap ujian itu memiliki rahsia ataupun hikmah tersendiri. Dan apabila kita melihat kepada bentuk ujian yang dinyatakan adalah dalam bentuk kesenangan dan kepayahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Ya, mafhumnya, setiap diri itu akan merasai mati, dan kami akan menimpakan kepada kamu semua kepayahan dan juga kesenangan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jadi dalam ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawasanya setiap apa jua yang menimpa kita, setiap apa juga perbuatan kita, akan Allah Subhanahu wa taala nilai, kerana kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran yang telah kita tunjukkan, rasa redha yang telah kita letakkan dalam diri kita akan menjadi bukti kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada topik yang kita bincangkan pada kali ini adalah ujian yang Allah Ta'ala timpakan bertujuan untuk menguji siapakah di antara kita yang paling sabar, dan ianya juga adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan ujian itu sebagai satu cara untuk menambahkan kepayahan dan penderitaan kepada kita. Umpamanya apabila kita ditimpa dengan penyakit, maka kita akan berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada penyakit tersebut. Ataupun apabila kita telah ditimpa dengan penyakit tersebut, kita akan berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut dengan merawat penyakit tersebut. Kalaulah kita ditimpa dengan kegagalan di dalam mencapai keputusan pelajaran kita, kita akan berusaha dengan gigih untuk kali yang berikutnya bagi memperolehi kejayaan yang lebih baik. Dan ini akan menyebabkan kita menghargai setiap apa juga detik masa yang telah kita lalui. Jadi atas dasar itu jugalah kita merujuk kepada apa yang telah dinyatakan oleh Allah dalam surah At-Taghabun ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fi anfusikum illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Ya, mafhumnya, apa yang menimpa kamu daripada sesuatu ujian itu tidak akan datang melainkan dengan izin Allah. Siapa yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan tiap sesuatu. Atas dasar itu jugalah marilah sama-sama kita menjadikan diri kita daripada kalangan orang-orang yang ditetapkan ataupun dikurniakan dengan kesabaran yang tinggi di atas apa juga ujian yang menimpa kita, dan agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan redha terhadap kita sebagaimana kita redha dengan ketentuan yang telah ditentukan olehnya.
يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين